Okey, seterusnya kita juga nak bercakap tentang peluang untuk melanjutkan pengajian khususnya dalam bidang pendidikan dan juga sarjana pendidikan sewaktu cuti sekolah adalah ruang yang terbaik untuk kita menganjakkan dan juga melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Kerana meneruskan juga meningkatkan kemahiran itu merupakan satu usaha yang seharusnya sentiasa dilakukan mengikut kemampuan dan kita ingin tanyakan lebih lanjut tentang program ini bersama penasihat siswa Zabangi Berhad iaitu terima kasih Dr. Jamaluddin Padusah kerana sudi meluangkan masa bersama kami pagi ini. Betul Doktor, ya, selagi ada ruang untuk memajukan diri itu perlu diambil ruang dan peluang tersebut. Terima kasih Zaleha dan Ismail. Terima kasih kepada penonton Selamat Pagi Malaysia dan pelajar-pelajar yang ada di seluruh Malaysia dan guru-guru khususnya dan siapa saja yang mempunyai semangat ingin meneruskan pembelajaran. UKM menyediakan satu ruang yang begitu luas untuk melihat kepada kerjaya guru ini mempertingkatkan ilmu guru kerana aset masa hadapan ialah pelajar-pelajar kita dan guru seharusnya mempunyai kelayakan yang terbaik dan kita memberi ruang yang begitu luas kepada pelajar-pelajar ataupun guru-guru untuk meningkatkan pembelajaran. Kerana sepatutnya yang kita tahu, kerja guru mendidik adalah satu kerja yang paling murni. Jadi UKM khususnya Fakulti Pendidikan menyediakan ruang kepada guru-guru untuk melanjutkan pelajaran. Mungkin bila kita sebut sarjana pendidikan eksekutif cuti sekolah ini, itu hanya wadah ataupun kaedah bagaimana kita memberi peluang kepada guru-guru yang bercuti untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Jadi pengetahuan guru ini mungkin akan selari dan kita pertingkatkan dengan lebih baik kepada kaedah ataupun pedagogi pada masa kini. Selaras dengan pembangunan negara-negara maju yang kita akan hadapi pada tak berapa lama saja lagi. Kita tak jauh daripada situ. Doktor juga ada menyatakan bahawasanya ada pelbagai bidang pilihan dalam konteks pendidikan itu yang boleh dipilih. Jadi apakah antara mungkin beberapa bidang-bidang pengajian yang boleh dipilih ataupun pengkhususan yang boleh dipilih dalam? Ada 20 pengkhususan yang khusus dalam bidang itu, bermula dengan mungkin psikologi pendidikan, kita ada TESOL, bahasa, pengurusan pendidikan, pengurusan sukan dan banyak lagi. Kita membuat program ini ketika cuti sekolah itu bagi membolehkan guru tidak perlu mengambil cuti untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Jadi guru sebenarnya mereka meneruskan pengetahuan dan bila mereka belajar di program ini, mereka sebenarnya menimba ilmu untuk diguna pakai ketika mereka belajar di sekolah pula. Kerana bila setiap semester guru itu sama-sama disediakan untuk menjadi seorang yang lebih mahir menyelidik, memahami pelajar dan dapat ilmu baru dalam karangan pencarah-pencarah Fakulti Pendidikan. Jadi UKM melihat kerana Fakulti Pendidikan kita ini adalah terbaik, 100 terbaik di dunia dalam ranking. Jadi kenapa kita tidak memberikan sumbangan kepada negara sehingga ke hari ini sudah ada 1,600 orang guru-guru yang bergraduasi melalui program kita dan sekarang ini mereka mengambil ijazah di convocation yang ke-49 yang sedang berlangsung sekarang di Dewan Tengku Chancellor. Dr. Jamaluddin, juga kadang-kadang ada ramai sebenarnya yang ingin menyambung pengajian ataupun memantapkan lagi kemahiran mereka dalam apa jua bidang sekalipun. Cuma kadang-kadang keuangan itu menjadi satu kekangan. Komen doktor dalam satu lagi aspek yang barangkali melambatkan proses kemajuan itu. Program ini telah wujud pada 2016 lagi 2015 khususnya dengan mengambil kira bayaran yang begitu minimal sehingga kini 2021 kita masih menawarkan dengan jumlah RM17,000 saja. Kita mengambil kira kos itu bukan kos yang untuk keuntungan tetapi itu adalah khidmat kita bagi membayai program ini kepada beberapa pengurusan. Contohnya kita ada beberapa center bagi membolehkan guru-guru di Sabah datang ke center kita di UCFI, di Kuching, di Kota Baru dan di UKM.
Jadi kita memerlukan bajet untuk menghantar pensyarah kita untuk mengajar. Of course ada tempat tinggal, tiket penerbangan dan sebagainya. Kos yang paling minima yang boleh kita gunakan untuk memberikan khidmat. Jadi 17,000 dah berapa tahun tak dinaik-naikkan. Kerana bila kita ada fakulti mendapat sedikit keuntungan kan daripada situ, kita absorb dari segi peningkatan kos. Jadi ini bukan satu kos yang ambil untung, tapi lebih kepada CSR. Kita nak memberikan khidmat kerana kita tahu penyumbang UKM ingin menyumbang kepada negara watan pada masa akan datang. Okey. Doktor, mungkin boleh dikongsikan juga tentang lokasi pengajian dan juga mood pengajian yang boleh diambil ataupun boleh diikuti oleh pelajar. Okey, mungkin saya mengulang lagi semula. Tadi bila kita mengganti setiap semester percutian sekolah mengikut kalender Kementerian Pengajian, Kementerian Pendidikan, program itu diadakan di 4 tempat pada masa kini. Tadi yang saya sebut di Kota Kinabalu, di Kota Baru, di UKM dan juga di Kuching. Dan kita mengambil kira untuk menyediakan satu lagi tempat di Pulau Pinang di tengah. Kerana kita melihat dalam sistem pendidikan ini, bila di UKM dulu kita lihat beberapa ramai guru berulang daripada Pahang begitu jauh untuk datang setiap minggu ke UKM mengaji pengajian pada ujung minggu. Jadi ini mengambil masa yang panjang. Jadi kita membuatkan satu kaedah inovasi mode membolehkan mereka belajar ketika cuti. Jadi tak perlu datang pada ujung minggu, kos hotel, kos tol dan jalan dan seumpamanya masa. Jadi kompres 2 minggu dan 1 minggu dengan modul. Kerana kita memang menyediakan satu kaedah modular yang bersesuaian dan tidak bercanggah dengan apa-apa ketetapan oleh AMQA. Okay. Dan bagaimana setelah 5 tahun berlangsung program ini, Doktor, maklum balas yang diberikan oleh bekas-bekas pelajar? Itu testimoni itu mungkin kita boleh bawa pada masa yang akan datang. Tapi bila kita mengadakan program ini, kita susuli dengan kita panggilkan support system. Bermakna kita memberi peluang kepada mereka pendedahan, dan kumpulan-kumpulan ini juga telah saya bawa ke Estonia dan Finland melihat secara realiti pembelajaran. Ada 2-3 orang pelajar yang sekarang bukan pelajar lah, bekas pelajar, guru yang begitu cemerlang. Antaranya saya boleh sebut ada yang di Sabah, dia cemerlang dalam Microsoft punya pendekatan pembelajaran kerana idea dan dapatan itu mungkin penyumbangnya ketika kita dedahkan dia di luar negara. Jadi saya mengikuti mereka ke beberapa tempat dan menyediakan beberapa perjanjian dengan sana. Doktor, untuk program ini kalau dinamakan sebagai sarjana eksekutif, apakah akreditasi yang diberikan kepada program ini? Ini mungkin masyarakat di luar mungkin salah faham. Eksekutif itu ialah modular, bukan ijazah. Ijazahnya ialah ijazah sarjana pendidikan. Tidak ada disebut eksekutif dan sebagainya. Eksekutif itulah modular, kaedah yang kami fikirkan di UKM bagaimana untuk memberikan ilmu dan penyampaian. Jadi ketika cuti sekolah datang belajar, kita beri peluang dengan kos yang minimal, dan ketika mereka belajar di cuti itu, kurikulum yang kita sediakan ialah membolehkan mereka membuat kajian nanti ketika mereka mengajar di sekolah. Jadi bayangkan setiap 3 semester cuti dan mereka ada peluang untuk membuat kajian dan berdepan semula dengan pensyarah secara hybrid ataupun pada masa sekarang hybrid ataupun bersemuka, dapatan kajian. Ini memberikan input yang cukup banyak dan kita ada model ataupun data, big data yang begitu bersesuaian. InsyaAllah nanti UKM akan mempunyai data pendidikan yang cukup besar. Okey. Sekali lagi, Doktor, mungkin apakah antara laman sesawang ataupun mungkin nombor yang boleh dihubungi ataupun maklumat yang boleh diberikan untuk mereka yang berminat menyertai program ini? Okey, kita ada ini dikendalikan oleh UKM sepenuhnya dan ada di dalam yang tertera di sana melalui laman sesawang Koperasi Siswazah UKM dan beberapa nombor konteks yang ada di sana, dan boleh juga WhatsApp 018-229-0929 dan bila-bila masa saja. Kerana kita menekankan lifelong learning, pembelajaran sepanjang hayat. Dan ada guru-guru yang bukan guru dah, dia dah berusia 60 seperti saya dah lebih dah, masih lagi mau untuk mendapatkan ilmu. Kerana
mereka tahu ilmu yang mereka sampaikan nanti ialah saham terbesar bagi mereka. Ya, pembelajaran sepanjang hayat, pembelajaran itu tidak terhenti. Apa yang berhenti adalah niat dan juga usaha kita untuk belajar. Exactly, Ismail. Terima kasih, Doktor. Bersama dengan kami, sertailah sarjana pendidikan eksekutif cuti sekolah yang disediakan untuk anda mendapatkan bidang pengajian lebih tinggi dan juga untuk melanjutkan pengajian anda ke peringkat yang lebih tinggi. Dan untuk itu, Selamat Pagi Malaysia telah sampai ke penghujungnya. Jangan lupa 2 hari lagi untuk sambutan Hasratul Hari Aspirasi Keluarga Malaysia, dan teruskan menonton TV1 untuk lebih banyak program hebat dan juga bermanfaat selepas ini. Kalau seperti mana yang diterima mesejnya di telefon bimbit anda, juga boleh datang ke KLCC bermula 9 hingga 12 Disember untuk menyaksikan pameran-pameran menarik berkaitan tentang aspirasi keluarga Malaysia yang digagaskan oleh Keluarga Malaysia. Juga kita berakhir di sini. Dan bagi pihak penerbit Azlan Mutalib dan semua kru Selamat Pagi Malaysia, semoga minggu anda terus produktif, terus diberkati, insya-Allah. Kita jumpa lagi esok dalam Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum.